Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam episod 2 Decoder Agent to You. Okey, pada hari ni sebenarnya kita ada satu tetamu yang saya boleh katakan sangat-sangat hebat dan sangat-sangat istimewa lah. Beliau ni kalau dalam dunia founder ataupun business owner sangat-sangat dikenali sebagai orang yang sales master lah, kita boleh kata. Kalau ada apa-apa isu berkenaan dengan sales, tak boleh nak close client ke, kalau orang WhatsApp kena blue tick ke apa ke, beliau lah sumber rujukannya. So maybe saya boleh pass the floor to you. Kenalkan siapakah anda sebenarnya dan apa yang penonton kena tahu tentang anda. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So terima kasih kepada sahabat saya. Kan, kalau dulu kita panggil dia Coach Amir. Alhamdulillah masih coach lagi. Sebab pelan-pelan ke arah industri yang sama. So nama saya Sedarma, your favourite closing specialist. So Alhamdulillah, terima kasih untuk jemputan podcast hari ini. So insyaAllah lah hari ini kita akan banyak bercerita tentang trend-trend yang berlaku lah sekarang dalam industri, insyaAllah Coach Amir. Betul. Right, so nama saya Dharma, orang panggil Dharma Syamil Fikri. So kalau nak tanya tentang pengalaman tu, so ini adalah tahun yang ke 10 kot secara langsung dan tak langsung bercerita tentang sales. Okay. Dan kalau betul-betul dalam bahagian training, consultation dan coaching ni adalah tahun yang ketiga lah. So maksud tahun ketiga tu maksudnya apa? Tahun making money. Okay. Kalau yang 10 tahun tu just nak cari rentak lagi ataupun betul ke tajuk sales ni tajuk yang sesuai. So tak nampak niche lagi lah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang bila kita dah jumpa fokus kita dan jumpa niche kita, money will come. Okay, understood. Okay, so mungkin Sedarma boleh ceritakan sikit dulu asal daripada mana, sekolah mana dulu, background sikit lah, kita nak kenal dengan lebih dalam lah. Sebab orang kata kalau tak kenal ni dia tak cinta, orang kata. Faham. So kita boleh start dari situ and then macam mana daripada dulu sampai menjadi hari ni kita nak tahu macam mana. Okay, so kalau saya boleh share sedikit lah, sebab kalau nak tanya tentang sejarah, saya tak adalah sejarah sedih yang mungkin ramai orang duk jual sekarang kan. Mungkin betul. Kena makan Maggi belah dua ke. So saya tak, Alhamdulillah lah, tak diuji dengan keadaan hidup yang macam tu. So kalau diikutkan perjalanan saya dalam bidang bisnes ni, memang kita membesar lahir dalam keluarga bisnes. So mak ayah seorang founder MLM. Oh, mak ayah pun founder juga? Ayah founder MLM. So memang kita orang, saya personally lah memang join banyak BOP, preview, tidur atas duit. Oh yo. Ya. Okay, dahsyat. Zaman-zaman dulu kita mana ada bank transfer. So kita akan buat preview, datang dengan bag dalam tu ada 10,000, 8,000 untuk join stokis dan masa stokis. Habis setiap event, ada event kat utara, ada event kat selatan. So memang balik tidur atas duit lah. Okay. So boleh share produk apa sebenarnya yang ayah masa tu kita fokus untuk produk kesihatan, jus kesihatan, aloe vera. Based on lidah buaya lah. Okay, so cerita pula dari side education, habis SPM 2 tahun kat Indonesia dalam bahagian management. Okay. Double degree sambung ke Amerika, IUPUI, Indianapolis. Oh, double degree Double degree. Okay. Kita nak sentuh isu ni sebab khusus untuk orang sale, Coach Amir, dia kena pandai lah. Okay. Pandai tu tak semestinya kena pandai based on pengalaman, street knowledge mata-mata. Street smart orang kata. Street smart. Yes. Cuma kalau you ada background education, maksudnya you boleh tembus lah untuk higher level. Bagi saya untuk orang sales itu adalah unfair advantage sebenarnya. Faham. So double degree di sana, logistik dengan marketing, dan balik, bila saya balik ke Malaysia habis, kawan-kawan semua masih belajar lagi. Okay. So saya just start as simple as jadi front desk je. Buat kerja-kerja front desk. Jaga receptionist semua itu. Receptionist untuk office ayah lah. Ambil order, submit order. Okay, faham. Dan start macam tu je. Understood. Okay, tapi sekarang produk ayah tu ada lagi ke ataupun dah tak ada dah? Kalau untuk produk ayah dah tak ada lah. Tak ada dah lah. Dah tak ada dah. Faham. Okay, so tadi saya dah cerita mak ayah pun produk founder. Lepas tu sambung belajar dekat dekat US, buat double degree semua. And then bila balik Malaysia, kerja sebagai front desk. Okay, ini soalan yang saya suka nak tanya banyak orang yang saya jumpa. Even kalau macam saya punya staff-staff ke apa ke, saya tetap akan tanya soalan ni juga. Okay, sebenarnya waktu kecil-kecil dulu ataupun waktu belajar dulu, apa sebenarnya Sir punya cita-cita? Adakah cita-cita Sir nak jadi macam hari ni ke? Faham. Atau sebenarnya benda lain yang tiba-tiba hari ni jadi macam ni? Itu soalan yang sangat bagus.
Dan kalau kita cerita background balik, sejarah balik, nak cerita pasal cita-cita ni, Coach Amir, kalau saya boleh jujur lah, saya pun antara orang-orang yang nak cerita, contohlah nak besar tu nak jadi apa, mungkin masa kecil jawapannya agak sangat tipikal lah. Betul, nak jadi polis, bomba. Betul. Cuma kalau saya boleh recall balik dan saya ingat balik, saya pun tak ada spesifik sangat nak jadi apa. Okay. Saya mungkin jenis orang yang enjoy a very present moment. Dan macam mana saya boleh sampai ke Indonesia, sama ke Amerika tu just memang tahu-tahu sampai. Okay, faham. Maksudnya tahu-tahu sampai tu maksudnya lah disusun lah. Maksudnya ayah kata, okay pergi Indonesia, kita pergi Indonesia. So senang cerita Sedama ni seorang yang taat pada mak ayah lah. Nak kata taat atau tidak tu saya tak pasti. Okay. Okay, kita doa jadi orang taat lah. Cuma itulah saya lebih kepada macam apa yang ada di depan mata pada waktu itu, kita always buat yang terbaik lah. Faham. Okay. So saya masih lagi tengah cuba nak connect the dots dan cuba fahamkan. So macam mana sebenarnya okay, Sedama ada bagi tahu yang Sedama jenis yang macam kita follow je apa saja kehidupan yang bawa boleh kita follow. Betul. Dan macam mana daripada titik tu Sedama boleh jadi seorang sales specialist strategist pada hari ini. Apakah titik permulaan dia sebenarnya? Titik permulaan dia. Yes. Okay, sebenarnya soalan ni tak ramai orang tanya. Kenapa tau? Sebab satu, orang suka tengok yang ada sekarang. Betul. Okay, so kalau Coach Amir dah tanya apa titik, maksudnya bahasa mudahnya lah turning point kan? Yes, turning point. So turning point saya fokus terjun dalam bidang bisnes ni, Coach Amir, adalah ketika ayah saya meninggal lah. Alright. So bila ayah saya meninggal tu, dia meninggal secara mengejut, tiba-tiba pergi. So bila biasanya kalau usahawan ni lah, orang bisnes ni, kadang-kadang biasalah, dia kalau dia dah pergi tu, agak-agak dia banyak tinggalkan apa? Dia akan banyak tinggalkan ni bisnes. Of course dia akan banyak tinggalkan kerja-kerja bisnes dia lah, hutang apa benda semua. Ya. Betul. Ya. Okay. So bila kita kena settle that hutang, so itulah turning point yang mana saya nampak mak saya sendiri. Okay. So kita terpaksa berpindah daripada Damansara. So kita let go rumah Damansara, balik ke Banting. So itu kenapa saya boleh stay kat Banting sekarang lah. Sebab Banting tu memang ada rumah. So kita pindah ke Banting. Office di Kampung Baru, kita let go. Dan ada orang, masa tu office yang sedia ada sekarang ni MRT buat station. Oh, okay. So kita dapat sedikit dana daripada situ sebagai business operator, dan gunakan dana yang sedikit tu untuk kita start from zero balik di Banting. Faham. Tapi masa ongoing that process tu, masa tu lah saya try lah, maksudnya kenal dengan, shout out to Jutawan Produk, Datuk Kamarul. Ni antara orang-orang yang terawal, Tuan Azli, Tuan Zulkirmi, kan. So ni antara orang terawal yang saya join circle business saya pertama tu. Faham. So daripada kilang OEM tu, jumpalah kawan-kawan founder-founder lain. So maksudnya lepas arwah ayah meninggal, and then office dekat Kampung Baru, betul, dah let go rumah dekat Damansara pun dah let go, balik ke Banting and start perniagaan baru lah dekat Banting, betul? So perniagaan apa yang tengah cuba untuk buat waktu tu? Kalau kami daripada Kampung Baru tu, daripada produk, so office yang besar-besar alam tu, mak buat gerai. Okay. So F&B lah, mak ada kelebihan kat masak kan. So daripada gerai kecil kat luar office kan, lepas tu masuk makin besar, tambah meja. So gerai tu masuk ke dalam, so jadi macam kantin office. Ini dekat mana? Kat Kampung Baru tu. Daripada kantin office jadi restoran 24 jam. Okay. 24 jam sebab apa? Sebab di seberang tu kalau perasan ada Menara Pekeso. Betul. Kan? Menara Pekeso, ada kedai Arab. Yes. Kan ada lorong kedai Arab. Lepas tu ada Petronas, NGV, gas, taxi. So itu yang menyebabkan aliran trafik tu tak putus lah kat situ. Okay. So bila NGV tu tutup, kita dah mula kurang. Tapi itulah 24 jam lah. Daripada 24 kedai makan, kedai nasi campur 24 jam. Kedai nasi campur 24 jam dekat tengah-tengah KL Saya sebab Kampung Baru kan. Betul. Kampung Baru ni dia satu tempat yang even pukul 2-3 pagi pun ramai je orang kat situ. Betul. Okay lah, it's a good decision lah sebenarnya. Bukan restoran 24 jam kat situ. So tutup situ, patah kita start up from zero balik di Banting, dan kita buat kedai makan juga. Cuma kali ni kita learn sebab nasi campur ni susah. Kenapa susah tu? Satu, nasi campur kan, so kita kena masak banyak. Betul. Lauk kena banyak. Dan orang yang buat kedai masak nasi campur khususnya, memang kena kreatif, Coach Amir. Kena kreatif? Ya. Dia kena kreatif macam mana tu? Contoh ada lauk-lauk yang tak habis, okay, dia kena olah balik untuk jadi new lauk untuk esok. Dia tak boleh buang, bazir.
Okay, so maksudnya contohnya let's say lah kalau ada kari yang tak habis kan. So let's say kari tu kari ayam. So besok tu kari tu kena dia jadi lauk lain ke? Kalau kari, kuah kari tu lah. Kuah kari tu lah. Ayam tu mungkin dia akan cuci, mungkin jadi ayam goreng. Oh, macam tu Boleh jadi. Okay. Boleh daripada ayam goreng mungkin nanti digoreng je oleh ayam sambal. Tapi tu bukan kepakaran saya lah. Faham. Tapi itulah sebab tu penatnya buat makanan lauk campur tu sebab itu. Sebab tu bila pergi ke Banting kita just buat masakan panas je. Okay. Oh, kalau maksudnya dekat Banting tu buat masakan panas lah. Masakan panas, western, goreng. Okay, understood. Okay, sir. So, lepas dah dengar dalam pernah buat dalam bidang F&B, family dalam bidang F&B. Lepas tu, kalau saya recall balik waktu semula-mula cerita tadi pun, belajar dulu logistik. Betul. Belajar marketing. Betul tak? And ayah pun buat bisnes MLM semua. Betul. Tapi bila perjalanan tu, kenapa sekarang punya speciality tu dekat closing sales? Kenapa bukan F&B? Kenapa bukan marketing? Alright. So kalau Coach Amir tengok lah, dia ada satu benda yang konsisten daripada saya lahir, membesar, lepas tu diuji. Kan, kita akan sentiasa bercerita ataupun berurusan dengan manusia. Betul. MLM, networking, manusia. Yes, it's a people business basically. Kedai makan, masak, orang makan suka people. Yes, people. So sebab tu mungkin kenapa sale bagi saya, sebab bila kita ni jumpa terlalu ramai orang kan. Kan, sales ni is not about hanya sekadar kita ada masalah, sediakan solution dan terjadinya sales, tak. Okay. Tapi sales ni yang saya suka pegang adalah how we influence. Macam mana kita mempengaruhi orang untuk ikut cakap kita. So itulah maksud sales yang sebenar. Ya, kalau dari side saya lah. Sebab kadang-kadang mungkin orang masuk sales ni, kadang-kadang orang percaya sales ni diskaun. Betul. Asal sales je diskaun. Banyak business owner baru ataupun produk-produk founder baru, bila cakap pasal sales je diskaun, promo. So sebenarnya sales ni ialah a term saja. Betul. Dalam bisnes, sales dan marketing. Dan nak dapatkan sales dan marketing itu both kena jalan sekali. Yes. Tapi itulah, bila kita cakap pasal produk founder ni kan, diorang ni ramai pula. Diorang ni banyak buat silap. Okay. Lagi-lagi bila kita cakap pasal term sale tu, bila orang kata jom kita buat sale, sale adalah promo, sale adalah discount. Daripada mana datangnya that kind of perception? Stigma tu datang daripada mana sebenarnya yang membuatkan diorang ni sampai salah faham begitu sekali? Makin lama makin dahsyat soalan ini. Stigma daripada mana? So kalau be honest lah, bukan apa, satu mungkin disebabkan terlalu ramai guru. Terlalu ramai cikgu kat luar sana yang ajar sales. Okay. Bukan ajar sales lah, tapi dia ajar business. So bila cerita pasal mengajar guru ni, sebab tu kadang-kadang sekarang ni sampai level kalau kita nak mengajar pun orang dah check certification kita. Betul, dia nak tengok background kita, ada sijil tidak, betul, ada pengalaman mengajar ke tidak. Kenapa? Sebab punyalah mudah orang nak jadi guru sekarang. Sampai sebab tu ramai kita punya peserta lah kan, kita pun ada buat training juga kan. Betul. Kadang-kadang dapat PM ataupun bila kita buat iklan ke, orang cakap ni bisnes jual Alio je. Betul. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab tu lah betapa mudahnya untuk kita mengajar. Dan kadang-kadang kenapa dia rasa boleh mengajar tu, mungkin hanya baca. Sebab dia rasa dia pandai sikit daripada orang lain, dia rasa dia dah boleh mengajar kan. Mengajar dan sharing beza kan Coach Amir. Okay, ada orang mungkin dia aku nak share. Aku nak share. So masuk mengajar ni dia lebih kepada macam, masuk mengajar saya ni adalah making money dengan benda tu. Okay. Kalau you tak making money, mengajar secara biasa tak ada masalah. Tapi bila contohlah orang dah mula invite, kan, ajarlah tim saya, so maksudnya dia dah mula serius lah. So tanggungjawab besar dia kat situ. So orang yang mengajar tu pun expect ada result daripada apa yang saya ajar. Betul. Dia bukannya dah jadi macam dia dah bukan sharing, dia dah jadi consulting, dia dah jadi coaching dekat situ kan. Dia ada tanggungjawab lah, ada tanggungjawab responsibility kat situ. So kalau kita gagal untuk meet the expectation tu, susah lah kita. Sebab tu seorang yang buat hal, cikgu yang elok-elok dan baik-baik pun kena juga, akan terpalit juga. Betul. Saya setuju yang tu. Dia bukan masalah nak sharing ke, nak mengajar ke, salah tak. Cuma suka saya ingatkan pada semua orang lah yang suka sharing ke atau mengajar, tolonglah deliver. Itu je. Jangan sembang kosong lah. Tolonglah deliver. Kau nak goreng ke, nak apa, terserah. Tapi apa yang you janji kat klien, tolonglah deliver. So macam mana nak deliver? Belajar. Okay, betul. Belajar. Betul. Kan kita tahu kita tak pandai kat situ, belajarlah. Betul.
Okay, sir, tadi berapa tahun dalam bidang sales? 10 tahun, betul Ya, tak? Okay. 10 tahun. So, bila kita cakap 10 tahun tu sebenarnya satu jangka masa yang panjang lah. Dan saya assume maybe sir pun dah handle macam-macam niche, betul? Betul. Daripada tadi saya dah cakap F&B and mungkin ada beauty, health, Betul. cosmetic, maybe fashion pun ada. Okay, sepanjang 10 tahun lah buat sale kan, boleh tak kongsikan what is your favourite niche? Faham. Niche apa yang paling suka saya nak jual? Kalau saya nak start all over again sekali lagi, niche ni lah yang saya akan pilih. Kalau tanya saya lah. Yes, saya nak tanya saya, nak tahu apa sebenarnya niche tu. Kalau tanya saya based on banyak klien yang saya ada jumpa, kalau tentang niche, produk kurus. Produk kurus. Ya. Walaupun kita tak kurus-kurus sangat. Betul. Saya terasa bila saya cakap Okay, kita bukannya tak kurus, cuma lebih teruk dulu. Okay, alright. Dulu lebih teruk daripada sekarang. Sebab niche kurus ni macam nak cakap instant result lah. Instant result. Instant result tu maksudnya macam mana tu? Maksudnya kalau bila orang tu makan produk tu, Contoh saya bagi contoh. Okay. Ni kita tanya balik pada Coach Hamid Contoh produk Minda. Produk Minda kan ramai orang perlu kan? Betul. Macam kita nak ukur produk Minda tu? Susah nak ukur. Contoh ni biasa pengalaman saya buat marketing kalau orang tu jual produk Minda kan, kita nak convince susah. Kenapa? Because betul, result dia tak instant. Kalau mak tu beli untuk anak dia, kena tunggu waktu periksa nak tengok. Baru nak tunggu kan. Itu pun adakah efek produk Minda? Ataupun sebenarnya anak dia yang belajar betul-betul pun kita tak tahu. Betul. Itu produk Minda. Betul. Dan yang kedua mungkin contoh kalau kadang-kadang benda yang susah nak ukur, produk-produk yang untuk sekarang kan pasal yelah, sebab tu yang pemilihan produk ni antara yang penting juga. So kenapa saya suka untuk produk kurus ni, satu, kita boleh nampak progress tu. Okay. Sebab manusia ni sebenarnya it's not about tentang result, Coach Amir. Okay. Dia nak tengok progress. Dia tak kata pun okay, aku kena ambil produk ni, kena kurus sampai macam ni. Itu impian dia lah. Betul. Tapi at least selepas sebulan aku turun 500 gram, okay what? Pun dia dah rasa achievement kan. Ataupun seluar dia makin longgar, okay what? Betul lah. Itu kalau Coach Amir tanya saya lah, kalau daripada banyak-banyak niche, kalau saya nak start over again, saya akan start apa? Saya akan start produk kurus lah. Produk kurus lah. So maksudnya maybe produk dalam kategori suplemen lah, kita boleh kata produk kurus kan. Sebab suplemen banyak kecantikan, kesihatan. Saya nak yang kurus. Sebab kesihatan lagi lah. Kadang-kadang kesihatan dia macam kita target orang yang dah sakit. Okay. So semakin ramai orang sakit, makin tinggi sale kita. Betul. Dia macam nak buat duit, tapi takkan aku nak orang sakit. Macam tu lah. Dia ada macam conflict of interest kan. So depend lah. So kalau untuk kurus ni, kadang-kadang ada orang memang dia jenis apa cakap dia tak perlu sampai sakit lah. Yes. Tapi okay, produk-produk yang suplemen yang orang sakit ni, buying power dia tinggi. Betul. Betul. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan produk kurus ni, maybe target market dia perempuan umur 25 ke 35. Dia betul buying power tu ada, tapi dia mungkin tak setinggi kepada niche-niche yang orang-orang sakit tu. Setuju. So kenapa produk kurus juga? Sebab pain dia besar ke? Faham. So kalau tanya saya, bercerita tentang pain tadi, Coach Amir sebut pasal pain tadi. Betul. Pain untuk kurus ni lebih desperate. Key-nya lebih desperate. Lebih desperate. Dan satu lagi masalahnya adalah kita ni di Asia, Coach Amir. Bila masuk ke Asia ni, makanan sedap-sedap betul. Itu baru di Asia je tau. Maksudnya di Malaysia. Betul. Pagi-pagi dah nasi lemak. Tengah hari nasi campur pula kedai maksa. Kan. Itu baru di Malaysia. So kita ni tak, memang sehebat mana pun nak jaga pun, tetap akan terciduk jugalah. So kalau cantik ataupun nak sihat ni, memang seksi, memang banjirnya besar. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, in long term ataupun yang lebih dekat dengan kita, dan kita try boleh cerita juga. Contoh, kalau nak cerita pasal kosmetik, cantik, mungkin sebab kita lelaki, betul, mungkin agak susah sikit nak cerita pasal nak flawless dan lain-lain. Tapi kalau perempuan ni memang itu keinginan dia orang. Betul. So that's why ada teori yang mengatakan dia orang ni tak kisah kalau nak spend untuk benda-benda kecantikan ni. Setuju. That's why kalau macam, sebab tu saya rasa pun boleh nampak kot ada lambakan produk-produk kosmetik zaman sekarang ni kan. Dah produk-produk baru apa benda semua pun ada juga sale, ada juga orang sanggup beli. Betul. Kenapa? Sebab dia orang sanggup spend untuk nampak cantik. Betul. Betul. Kan. Okay, faham? Okay, so itu saya sekarang saya dah tahu dah niche yang saya suka.
Yeah. Apa niche yang kalau boleh Sir nak elakkan? Nak elakkan? Yes. Kan Sir dah ada pengalaman dah buat niche ni, rasa macam aku dah serik lah jual produk ni. Susah nak jual produk ni. Ada tak jenis-jenis produk yang macam Kalau yang saya lah, betul. kecantikan dan kesihatan lah. Kecantikan kesihatan juga. Okay. Kenapa? Coach Amir dah cerita dah semua. Kan, satu benda tu kita tengoklah trend dia sangat laju. Betul. Trend dia sangat laju dan setiap tahun akan berubah. Kan, so kecantikan dan kosmetik ni memang orang perlukan. Cuma dia terlalu banyak. Tapi sebab ini based on apa yang saya rasa lah. Betul. Kan, disclaimer dulu awal-awal lah. Bukan cakap industri tu tak best ke tak, tapi kalau boleh dielakkan. Kan, sebab satu mungkin jiwa sendiri. Kan, dari side saya sendiri pun kadang-kadang nak cerita pasal kosmetik, kesihatan, mungkin tak sampai level lagi. Mungkin kalau saya dah agak berumur tu, mungkin kesihatan kot. Kencing manis, darah tinggi. Kan? Cuma mungkin tak sekarang ni. Untuk sekarang ni, mungkin saya akan lebih suka pada niche kurus, dan kalau nak dielakkan adalah lebih kepada produk kecantikan dan kesihatan lah. Saya sebenarnya boleh faham lah kenapa saya cakap macam tu. Sebab saya sepanjang 6 tahun buat sales dan marketing, dan sekarang pun sebenarnya saya adalah seorang digital marketer. Dan sebelum ni pun saya ada pengalaman dalam 2 tahun lebih run saya punya digital marketing agency bersama dengan partner-partner saya lah. Antara produk yang saya akan bagi tahu dekat tim saya untuk elakkan ambil sebenarnya adalah produk-produk kecantikan. Okay. Kalau dari side marketer, kenapa pula? Okay, kenapa? Satu, sebab competition terlalu ramai. Okay. Macam yang saya cakap tadi tu. And then, untuk produk baru, dapatkan trust kepada pengguna-pengguna baru ni sebenarnya sangat-sangat susah. Okay. Sebagai contoh lah, kadang-kadang consumer ni dia dah biasa pakai produk yang dia dah trust. Betul. Bila dia pakai menjadi, let's say lah kalau dia pakai serum ke apa ke kan, dia pakai, muka dia jadi elok, muka dia jadi cantik. Betul. And then tiba-tiba ada a new serum in the market. Serum tu pula dah claim, kita ada teknologi bla bla bla, nanoteknologi lah apalah. Tapi dia dah selesa dah ni pakai serum yang dia dah pakai ni. Betul. What is the reason for her to change? Betul. Tak ada. So itu adalah salah satu sebab kenapa memang sangat-sangat susah untuk kita buat marketing untuk produk-produk kosmetik yang baru ni. Betul. Dan kalaulah ada produk-produk founder kosmetik yang tengok podcast kita pada hari ni, let's say lah, you dah ada produk kosmetik, betul tak? Jangan start dengan ads terus. Startlah dengan influencer. Betul. Branding dululah. Branding dulu. Buat orang cerita dulu. Attachkan you punya produk dengan someone beautiful. Faham. Dan daripada situ trust tu akan datang. Mula-mula dia akan cuba sebab consumer akan cuba sebab dia tengok influencer tu cantik. Betul. Setuju. And then only after that, kalau dia rasa lepas dia pakai produk tu okay, baru dia akan beli because of your brand pula. Faham. That's how the marketing works lah untuk produk-produk kosmetik dan skincare ni. Faham. Padu lah. So sorry, it's not about me sir. Okay. So kalau kita nak cerita pasal Coach Amir tadi kan, Kenapa orang lebih senang trust influencer berbanding kalau kita dok cerita pasal kelebihan bahan. So kalau you guys boleh bayangkan okay, kita buat segitiga ni. Yang di paling bawah ni kita belah tiga lah, ada tiga part. So yang paling bawah ni adalah watt. Apa ni? Watt, okay, watt. Alright. So watt ni maksudnya kita dok highlight, fokus dok cerita pasal watt. Bahan kita lah, siapalah dia punya kemis, betul. Bahan daripada mana, segala term saintifik. So itu cerita pasal watt lah. Betul, watt. Dan kalau tanya saya, customer, so what? Yes. Betul. Dia just nak tahu produk dia tu boleh bantu dia ke tak. Sebab apa sekarang? Sebab kalau kita dok cerita pasal produk, pasal diri kita lah kan, betul. Kita ni pengalaman lah, dah 10 tahun lah, benda tu akan buatkan kita bersaing dengan lebih ramai persaingan. Betul. Dan ini untuk founder-founder juga ataupun produk-produk kecantikan yang ada ni. So macam mana you nak up your game untuk lebih tinggi, untuk kurangkan persaingan, kita akan masuk satu level yang nombor 2. Kita up sikit level tu. Levelnya adalah bercerita tentang why. So kenapa kena pakai produk kita? Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok balik USP, unique selling point ni. So USP ni adalah kita sebut sebagai yang overlap antara dua benda. Apa yang kita ada, apa yang customer nak, so itu adalah USP. Betul Betul. Kadang-kadang kita terlupa bulatan yang ketiga ialah apa yang market dah ada. Betul. So sebenarnya market yang dah ada akan mengurangkan lagi USP kita tu. Betul. So contohlah kita kata ni untuk jual tudung pula. Dia dah jadi tak unik lah. So kita cerita pasal
tudung pula kan. Asyik produk kecantikan je. Kita masuk fashion pula lah. Tak boleh buat apa lah kan. Okay, so fashion. Cerita pasal tudung. Biasanya tudung ni bahasanya orang cerita pasal apa kalau tudung? Dia punya USP dia. USP dia tak payah gosok. Betul tak? Betul. Masalahnya semua orang pakai tak payah gosok. Betul. Sekarang semua brand dah tak boleh lah kita guna. Betul tak? Ataupun duk orang cakap apa? Owning terletak lah. Owning terletak, anti kedut. Dah semua orang pakai. So benda tu dah tak unique selling point lagi. So nak tak nak, kalau semua unique selling point kita dah terpakai, dia akan masuk yang level yang ketiga. Okay. Who? Right. Itulah tugas influencer. Betul. Sebab dah habis dah. Dua tu dah habis. So what dah habis cerita? Why dah habis cerita? Who pula lah. Who lah. Who tu dia macam makam tertinggi lah. Sebab who ni susah nak dapat. Susah nak dapat, betul. And then this is the reason juga kenapa banyak produk-produk fashion dia memang leverage on content, betul tak sir? Betul. Sebab dia nak tunjukkan who tu, dia nak tunjukkan dia punya look and feel. Betul. Sebab dia orang tak boleh main what. Kalau main what, dia tak ada beza lah dengan semua orang memang nak yang jahitan kemas. Betul. Warna pun itu je lah warna dia. Betul. Kan megah. Kita yang lelaki ni nampak megah lah. Yang ini pun megah, yang itu pun megah. Walaupun tu scarlet red ke. Betul. Ini diamond ruby red ke. Lelaki tak kisah. Betul. Yang kita tahu merah je. Betul sir. Faham. So, okay, saya perbincangan kita ni makin best lah. Sebab kita dah sentuh isu sale marketing kan. Okay. So kita dah sentuh your favourite niche. Kita dah sentuh your list niche yang saya nak pilih lah kan. So mungkin sepanjang 10 tahun juga saya dapat pengalaman. Apakah cabaran yang paling besar yang pernah saya hadapi dalam bidang closing sale ni? Mungkin susah nak close customer ke customer sidai kita lama ke apa ke. So what's your biggest challenge yang itu maksudnya lah? dalam sales ke ataupun dalam training team sales? Mula-mula kita cerita pasal sales dulu, lepas tu kita cerita training team sales. Alright, so kalau cabaran utama ataupun terbesar saya dalam sales, personal sales lah, buat sales lah, adalah untuk cari produk yang betul lah. Betul. Okay. Nak cari produk yang betul tu sangat-sangat susah. Sebab kenapa? Sebab dulu mindset saya, kita cari produk dulu baru jual. Betul tak? Betul. And padahal sebenarnya terbalik Coach Amir. Maksudnya kita kena cari siapa yang kita nak jual produk tu dulu. Ya. Okay. So kita kena tahu kita nak jual kat siapa, kita tanya siapa, apa yang dia nak, dan itulah yang kita jual. Yang tu lebih senang daripada yang nak kata senang sebenarnya dulu susah. Kan? Sebab kalau kita duk tanya orang nak apa, dia nak ni, kita tak ada pun tak guna tak? Betul. Betul tak? Tapi sebenarnya itulah dia cabaran dia. Macam ni kita sangat fleksibel, adaptasi dengan trend yang ada sekarang ni, dan kita boleh tukar macam tu je. Isu utama kita sekarang ni, kenapa kita tak nak tukar Coach Amir? Kenapa? Kita sentimental kepada produk yang kita jual. Kita tak sop dengan produk sendiri. Aku dah buat kot daripada awal. Pi cari kain sendiri, pi cari kilang sendiri, buat branding, buat ini, tiba-tiba kau suruh tukar. Dia rasa sayang dekat effort yang dia dah bubuh. Tapi masalahnya apa yang kita buat tu tak making money. Yes. Orang tak nak, tu shock sendiri Coach Amir. Dan itu yang saya rasa the biggest challenge yang saya hadapi dalam diri saya sendiri. Nak berubah tu susah. Saya sendiri pun susah nak berubah. Pun ada that kind of feeling jugalah. Yelah, sebab contoh lah kita buat tajuk sale. Kan, tiba-tiba sedrama ajar marketing. Lain lah. Bukannya kita tak boleh bawa. Betul. Cuma contohlah, tu mungkin jauh sangat lah. Okay, saya kan ajar sales kan. Okay, pergi ajar TikTok shop. Betul, dah lain lah. Macam nak kena belajar teknikal lah, kena belajar inilah. Betul. So dia, tapi padahal benda tu perlu. Kan? So yang membezakan kita dengan orang lain Coach Amir, orang lain yang jauh lebih berjaya ataupun making money, adalah seberapa cepat dia buat keputusan yang kecil-kecil macam tadi. Memang kita kata senang, okay, say yes dulu, belajar kemudian. Memang kita dah say yes, tapi komitmen untuk kita dapatkan dan pastikan kita capai benda tu, tak semua orang ada. Betul. And then nak commit masa, nak belajar lagi sebenda tu sebenarnya bukan senang lah. Penat. Kita macam susah. Istilahnya nak start from zero balik. Betul. So, yalah, sebab lebih baik kita fokus kepada benda yang memang kita punya feel, memang kita punya expertise. Betul. Berbanding daripada kita nak kena jump kepada benda-benda baru. So antara cabaran yang paling besar tadi is nak tukar produk lah. Betul. Bila produk tu tak boleh jual. Yalah, sebab saya faham lah, because
attachment tu dah terlalu tinggi. Setuju. Kan, kita dah jual produk tu lama tapi tiba-tiba dia dah makin susah. Dia susah bukan sebab apa, kadang-kadang market nak benda lain satu. Dah tak musim lah. Dah tak musim. And then satu lagi kompetitor pun kadang-kadang dah masuk makin banyak. Betul. So memang bagi susah lah. So sebagai business owner ataupun sales person ni, untuk kita terima kenyataan tu bukan susah, tapi kita kena terima. Dan bila dah sampai masa kalau nak push sale tu tak boleh juga, tukarlah ke produk lain yang orang kata lebih blue ocean. Dekat dalam blue ocean kan. Okay, faham? So boleh tak kita go back to Sir punya starting point tadi? Alright. Tadi Sir ada cakap macam Sir belajar dekat US, ada double degree semua kan. Mak ayah pun ada business MLM. And Sir aware tak dengan ada satu isu yang agak viral baru-baru ni. Ada seorang influencer ni, dia cakap, statement dia katakan yang sebenarnya sekolah ni tak penting, pendidikan ni tak penting. Dan dia kata achievement yang dia dapat hari ni bukan, dia tak rasa pun sekolah tu membantu dia. Faham. Achievement dia dapat hari ni tu dia rasa sebab atas dia punya titik peluh dan atas dia punya own knowledge lah, bukan daripada sekolah. Faham. Tapi kalau macam tu, saya tak rasa kenyataan tu tepat lah. So apa pendapat saya? Okay. Right. So saya pun aware juga dengan isu ni. Cuma biasalah bila orang sales ni, kita tak sempat nak sibuk pasal orang lain. Betul. Belagak sikit kan. Kita orang sales ni memang banyak gila key activity kita kena buat kan. Ada target nak kena capai. Setiap hari nak kena cari customer baru. Terpaksa lah. Betul kan. So kalau tak ada sales, tak ada duit. Orang sales very straightforward. Kau buat kerja, kau dapat. Betul. Okay, so untuk isu ni sebenarnya saya dengar juga. Dan benda tu ialah kadang-kadang nak tak nak kena take note dan diberikan perhatian. Sebab dia melibatkan generasi yang akan datang lah. So apabila kita bercerita tentang pendidikan ni penting atau tidak, pendidikan ni you kena faham definisi pendidikan itu. Okay. Kan, so pendidikan ni ilmu macam ni kita nak belajar. Contoh macam sekarang ni kita nak bercakap kena ada ilmu juga. Kan, nak mengajar kena ada ilmu juga. Nak jadi seorang abang ada ilmu, nak jadi seorang ayah tu ada ilmu. Betul. Kan, sebab tu apabila statement tu kata sekolah betul, sekolah. Dia kata sekolah, pendidikan ni tak penting. Pendidikan ni tak penting. Pendidikan tak penting. Dan apa yang dia dapat pada hari ni sebenarnya dia tak rasa pun apa yang dia belajar dekat sekolah tu membantu dia. Faham. Itu statement dia lah. So kalau dia ambil secara literary, maksudnya apa yang dia belajar kat sekolah tu mungkin boleh jadi dia belajar math, arithmetic, Pythagoras theorem. Yang math biasanya yang tak berguna ni orang cakap yang matematik tu lah. Betul. Kan? Yang lain accounting berguna, bahasa Melayu berguna. Zaman saya ada IELTS berguna. Kan, sejarah berguna. Kan, so mungkin disebabkan dia tak dapat direct influence ataupun direct kegunaan tu daripada ilmu tu, mungkin dia cakap macam tu lah. Dan bagi saya tak salah pun. Tapi sebenarnya mungkin dia tak sedar. Let's say macam tadi saya katakan, maths semua benda tu, sebenarnya maths ni dia ajar kita problem solving. Setuju. So apa yang masalah yang dia berjaya selesaikan dalam hidup dia tu, sebenarnya secara tak langsung dia belajar waktu dia belajar matematik tu. Setuju. So dia sebenarnya sekolah ni membantu, cuma dia terlalu naif untuk faham benda tu. Dan bercerita tentang matematik. Cerita matematik kan. Matematik pula. Matematik ni kalau kita perasan, orang yang teori matematik ni pun sebenarnya tak perlu faham pun. Dia just buat latihan dan latihan. Okay. Sebenarnya matematik tu mengajar kita untuk buat latihan, itu pun boleh jawab. Kalau you faham, apatah lagi. Betul. Sebab sekarang ni yang faham tu maksudnya apa? Sebab dalam satu formula tu ada formula lain nak dapat benda tu. So itu cara dia. Sebab tu you kena tahu banyak formula. Sama juga dalam bisnes. You tak boleh tahu satu benda je. Betul. You kena tahu, okay, at least tak pakar pun kena tahu semua. Betul. Contoh nak buat konten yang mantap, yang FYP sekarang kan. Betul. TikTok, kena belajar FYP. Pasal editing, CapCut. Kena belajar pasal videographer shooting. Hook content semua. Kena cerita pasal copywriting, editing. So kena belajar juga. Kan? So maksudnya bila kita tahu apa yang kita nak, dan kita akan belajar lah benda-benda macam tu. Sebab tu sebenarnya secara pendidikan itu, yang kalau saya sendiri belajar ataupun alami, saya belajar pun sampai ke US. Betul. Mungkinlah nak guna pakai apa yang saya belajar tu sekarang, kalau saya boleh cerita, saya setuju. Tak banyak. Tapi cara saya faham industri bisnes sekarang lebih cepat berbanding orang lain. Yes. Dia membentuk
kita punya understanding. Ya. Betul tak? So setuju tak kalau saya kata sebenarnya apa yang saya belajar dekat US tu membentuk kepada siapa sebenarnya hari ni. Bukannya kita nak relate kepada berguna ke tak berguna, tapi cara pembawaan diri kita, cara pemahaman kita sebenarnya adalah datang daripada macam mana kita belajar. Betul. Sebab tu kadang-kadang orang-orang yang belajar di luar, you akan nampak survivability dia, nak daya apa? Daya ketahanan dia. Dia bukan daya ketahanan, maksud nak survive untuk hidup tu lebih tinggi. Sebab apa ya? Kat luar kita belanja guna USD kot. Betul. Tinggi. Mak ayah pun boleh bagi berapa je. Kan? Sponsorship dapat berapa je. Kan? Tapi sebab kita tahu kita kat luar jauh, nak balik 24 jam tau flight. Yes. Kan? Macam isu sekarang dia cakap dapat 1,500 je untuk 1 sem Betul tak? Ada kot dia cakap tu. Bukan orang lain lah, tapi isu sekarang kan Elon lah. Kan Elon 1,500. Elon 1,500. Bayar universiti tu berapa sekian, dapat ada bayar 700 je. Betul. So dikira-kira sehari boleh belanja RM2 je. Lepas tolak segala komitmen kan? So kalau dia ada pengalaman sebelum ni, kalau contohlah dia tahu dengan RM2 tu, mungkin kalau contohlah dia pandai buat design. Dia offer untuk buat design, satu design RM10, dah ada extra RM10 plus RM2 untuk satu hari. Betul. Dia menjual dia punya skill. Boleh jadi. Boleh jadi. Dan benda tu is pengalaman dan pendidikan juga. So maksudnya kita belajar pasal design. Betul. Kan? Sebab tu kadang-kadang mindset kita ni, dia pendidikan ni dia tak belajar ataupun membentuk kita secara direct, tapi secara subconscious mind tu. Betul. Macam mana kita berfikir, macam mana kita membuat keputusan. Dan yang paling saya suka bila kita dalam pendidikan ni, saya tak ada pengalaman belajar kat sini. Kan? Sebab tu saya tak boleh nak komen lebih-lebih tentang how you guys punya environment dan lain-lain. Cuma kalau you belajar kat luar, you need to survive, babe. It's difficult more. Nak cakap bahasa Inggeris. Ini baru cakap kat US ni kena cakap bahasa Inggeris. Kalau kau belajar kat Jerman, tu kena belajar cakap Jerman ni. Ya. Pergi Perancis, dia tak cakap bahasa Inggeris. So you kena survive alone. So nak tak nak kena pergi belajar juga. So bila kita dalam mode survival, desperate, otak ni akan boom jalan. Kan? Betul, sebab tu bila ada pengalaman belajar tu, boleh belajar. So siapa yang sedang belajar sekarang ni, you kena tahu tempat you sekarang ni ramai orang nak. Ramai gila orang nak masuk universiti. Walaupun sekarang ni ramai orang tak nak belajar, tapi yang off camera, yang tak viral tu ramai gila. So be proud dan appreciate apa yang you ada sekarang ni. Yalah, nama pun student, mestilah banyak cabaran. Betul. Kan? Itulah yang membentuk diri kita nanti. Betul. Kata tak nak orang cakap senang koyak lah, rapuh lah. Kan? So benda ni lah yang kita kena buktikan. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, itu bukan salah dia orang. Salah siapa tu? Ini salah sama-sama. Sebab apa? Satu, kalau kita berada di tempat dia, adakah kita boleh fikir cara yang sama? Dengan ataupun dengan social media yang sangat tak boleh kita nak kontrol sekarang. Betul, macam-macam jenis konten. Betul lah. So sepatutnya kita yang dah tahu dan lebih mahir lah yang kena beri support kat diorang. Betul. Beri support, bagi guidance. So daripada kita duk kecam, kan, kita tak berada di tempat dia. Kan? Cuma itulah kita yang kena start balik didik, tekankan balik pasal adab, attitude. Ya, kalau diorang ni tak ada adab, salahnya pada kita. Contoh, anak-anak, kan? Kalau dia nakal, kita nak marah siapa? Kenapa dia boleh nakal? Mak ayah. Yelah, sebab mak ayah mungkin tak ada do and don'ts. Betul. Dia tak set the guideline betul-betul. Kan? Tak ada SOP. Tak ada SOP. Dia tak ada, okay, ni kau boleh buat, ni kau tak boleh buat. Dia tak ada. Dia tak cerita. Kenapa mak ayah tak ada tu? Sebab mak ayah pun tak tahu. Oh, salah anak aku buat macam tu. So tetap kena belajar juga. Sebab tu kadang-kadang pendidikan ni tetap penting. Informal ke formal ke penting. Dan ada pepatah, belajarlah sampai kena di Cina. Betul. Maksudnya apa? Keep on learning. Belajar dan belajar. InsyaAllah. So dalam bisnes, lagilah kena belajar. Kan? Sebab tu kalau nak belajar murah, tak ada duit nak belajar, kena rajin. Sanggup buka YouTube, Spotify, tengok podcast ni. Kalau ada duit, pergi belajar. Nak 100,000 ada, 50,000 ada. Kan? Tetap belajar juga. So jangan tamak guys. Pilih keputusan, buat keputusan. Dia kenapa dalam bisnes ni kena sentiasa belajar? Because trend berubah-ubah. Setuju. Bila trend berubah, kita kena belajar benda baru, kita kena adapt.
Sebab kalau kita buat bisnes, kita tak adapt, memang susah lah kita sebagai business owner berada dalam kesusahan. Okay, so maybe ada satu lagi soalan yang terakhir yang saya nak tanya Sir. Soalan ni saya percaya ramai business owner atau founder dia ada this dilemma. Okay. Sebab dia ada dia punya sales team, dia ada dia punya marketing team. Okay. Saya share sikit untuk pengetahuan saya memulakan kerjaya kerja saya sebagai seorang sales team. Faham. Okay, buat jual minyak rambut. Alright. Kan, buat closing WhatsApp semua, buat direct selling, jumpa orang semua. That's how I start my career lah. And then selepas tu saya tukar from sales, saya buat marketing, saya jadi digital marketer lah. Faham. Okay, so saya dah rasa dua-dua proses dapat leads daripada team marketing, dan proses memberi leads kepada team sales. Saya dah rasa dah. Okay. Situasi yang selalu diperbincangkan adalah macam ni tau. Okay, apabila leads tu sampai dekat sales team, bila dia tak boleh close, dia akan cakap yang dekat team marketing macam, apa leads yang kau bagi aku ni? Tak berkualiti. Tak berkualiti lah, susah nak close lah, apalah. Kau ni reti tekan iklan ke tak? Itu punya apa yang pedas sikit lah kan. Faham. Tapi on marketing ni perspektif pula, dia akan cakap macam ni, aku dah bagi kau list banyak kot, 10, 20, 100, takkan banyak ni je kau close. Aku dah sentuh dah pasal pain, sentuh dah apa yang market nak, USP kita. Betul. Semua aku dah sentuh semua dah. Betul. Content pun jangan cakap lah, macam-macam dah buat. Betul. So macam mana kita nak balance kan between that two? So, marketing cakap macam ni, sales cakap macam ni. Faham. Macam mana sales sebagai seorang strategis nak selesaikan masalah ni? Alright. Okay, first nak yang jujur ke? Yang jujur lah. Yang jujur lah bukan yang berlapik-lapik lah So kita bagi-bagi sekali terus Alright. So supaya sesi ni pun boleh, orang pun dapat belajar something. Faham. Sesi ni. So tuan-tuan, kalau kita bercerita pasal team marketing dengan sales, that's a good fight. Yes. Memang kena gaduh macam tu. Kalau you buat ada team marketing, ada team sales, tak gaduh macam tu, maksudnya dua-dua belum perform. Okay. Dua-dua belum perform. Kenapa? Sebab itulah dia. Marketing tugasnya nak bagi leads, yang sales tugasnya untuk closing. Betul, closing. Okay. So kalau ada pergaduhan tu, maksudnya you dah ada aktiviti. You dah buat, okay, ni dah buat kerja, ni dah buat kerja. Tapi sekarang ni, kalau tak gaduh macam tu, kita boleh salahkan mungkin ni tak settlekan lagi bahagian branding, tak tahu lagi pin dan dia punya pleasure je. Yang team sales ni pula tak tahu lagi apa nak jual, mungkin offer tak cukup menarik. Masalah ni offer dah menarik dah ni. Ini dah terbaik dah ni. Kan? Gaduh lah, memang kena gaduh. So macam ni kita nak balancekan adalah don't blame guys. Don't blame. Dah. Cari solution. Dah. So sekarang ni solutionnya apa? So mungkin boleh jadi offer yang kita, rupanya yang salah apa? Produk. Okay. Korang gaduh tu dah bagus. Rupanya yang salahnya produk. Produk tu maksudnya apa? Produk kau syok sendiri. Oh, okay. Faham. Kau memang dah touch ini, dah touch ini. Masalahnya produk. So dia, bila cerita pasal produk ni, dia dah luar bidang kuasa sales dan marketing. Kalau you dah buat yang terbaik. Okay. Kalau you dah buat yang terbaik, maksudnya team sales dah perform, dah buat preview, cuma macam tak pergi juga. Marketing dah buat yang terbaik, dah dapat leads, dah juga. Outbound dah ni tak kena juga. So maksudnya ialah produk, maksudnya apa yang you offer orang tak nak. Okay. Dan dia balik pada isu kita yang pertama tadi, seberapa cepat you adapt benda tu. Saya setuju yang tu. Kan? So sekarang ni nak salahkan siapa? Tak ada sebenarnya nak salah. Benda tu tak boleh kontrol. Dia berbalik kepada cabaran terbesar tadi tu. Ya. Sentimental terhadap produk. So masalah selesai kan? So jangan taksub dengan produk. Okay, always flexible, adaptasi, cepat. So orang yang berjaya tu seberapa cepat dia buat keputusan. Dan kadang-kadang mungkin boleh jadi keputusan yang kita buat tu belum tentu ya atau tidak. Dan guys, you kena ingat, sebaik-baik perancangan yang kita buat, perancangan yang terbaiklah datang dari Allah SWT. Betul. So yang penting rancang. Itu je. Selalunya orang sale ni, dia punya tawakal kepada Allah tu lain macam sikit. Terpaksa bang. Terpaksa. Sebab yelah dia yang memberi rezeki pada kita kan. Dia macam ni. Kita ni orang sales ni, dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bukan kita nak cakap yang lain tu tak tawakal. Cuma kami ni lebih tawakal ni. Kenapa? Aku ni dah buat macam-macam ni. So kita pernah tak kan? You guys pernah tak yang tengok sekarang ni? Dah buat macam-macam, dah belajar marketing, dah belajar ini, tak jadi. Last apa you buat? Biasa kalau Amin dalam situasi, Amin akan buat apa? Dah pergi kelas dah spend duit dah. Duit dah tak ada, spend lagi. Habislah negatif ni. Tak jadi juga, lepas tu buat apa? Memang down lah. Buat apa? Saya buat apa?
Saya stop sekejap. Okay, lepas tu? Lepas tu kita reflect balik lah. Alright, lepas tu? Itu apa yang saya akan buat lah. Reflect balik, tengok balik apa yang kita akan buat, cuba cari dekat mana yang sebenarnya kita boleh repair. Okay. That's my approach lah. Boleh relate tak kalau saya cakap ni, kita akan start solat duha? Masya Allah. Saya tak terfikir sebab saya memang solat duha tiap hari. Allah. Betul. Biasanya kita akan start solat duha. Kita akan baca doa duha. Sebab that is the starting point. Dan bila kita start buat macam tu, tiba-tiba masuk dan masuk. So adakah benda tu based on apa yang kita buat? Tak. Kenapa? Sampai kena duha. Maksudnya adakah duha tu hanya sekadar? Tak. Tapi bila kita start buat duha tu, tandanya maksudnya aku dah buat part aku ni sebagai seorang manusia. Terberserah. Sekarang ni aku dah tak mampu, ya Allah. Yes. So detik dalam otak kita ni paling senang adalah kalau rezeki duha. Betul tak? Betul. Walaupun tahajud bagus, solat taubat bagus, tapi kalau buat bisnes ni duha, dia relate dengan duha. Walaupun niat tu sebenarnya tak elok lah, tapi starting point is okay tanya saya. So niatnya tu at least aku dah buat yang terbaik, so aku nak jemput rezeki buat duha. Boom. Go. Betul. So bila dah buat, apa yang jadi kat duha tu? Result ada. Ya, bila kita konsisten buat duha ni, dah boleh dapat apa jadi? Duha tu akan jadi habit. Ya ke jadi habit? Saya jadi habit lah. Alhamdulillah. Kalau jadi habit, Alhamdulillah. Cuma mungkin yang bukan Coach Amir kan, mungkin 2 ataupun 6 dari 10 orang dia dah lupa dah. Okay. Dia dah lupa. Kenapa? Makin busy bang. Kalau dulu tak ada preview, sekarang dah ada penuh. Daripada subuh pom busy, dah tak sempat dah duha dah. Okay. So bila tak sempat duha jadi apa? Kena balik ujian. Sebab duha tu ataupun ujian ni, dia tanda sebenarnya Tuhan dan Allah tu rindu kat kita. Kita habiskanlah sisi kita ni hari ni dengan satu cerita. Kita ada Coach Amir. Ni kat sekolah ni. Kat bangun sekolah ada 2 tingkat kan? Okay, betul. So Coach Amir kat bawah. Dan kita ada Sai, kawan kita. So cikgu nak masuk dah ni. Cikgu agama Islam, PQS, Pendidikan Quran dan Sunnah. Masya Allah. Sekolah kan sekolah menengah agama kan? Okay. Masya Allah kan. Tingkatan 4, so Quran dan Sunnah dah ajak. Dia kata, panggil Amir, kelas nak mula. So Sai ni pun dia keluarkan duit. Dia tahu Amir suka duit. So dia keluarkan duit RM50, dia buat kapal terbang, dia baling. Kena kat Amir. Amir nampak duit tu, dia ambil lah. Amir ambil kan? Betul. Dia suka duit, dia kan? akan ambil lah. Tapi naik pandang atas tak? Dah duit tu dekat bawah, kita ambil kan? Sambung main lagi. Betul. So saya kata macam, tak boleh ni, dia tak naik ni. So dia buka 100, dia buat kapal terbang, dia baling lagi. Sampai kat Amir. Dia ambil lagi, betul tak? Seronok tak? Seronok. Ini aku main lagi, makin banyak duit dapat ni. Betul, dia dah tengok siapa baling. Capai waktu dia tak masuk kelas. So apa yang saya buat, saya ambil batu, dia baling kat Amir. Kena kepala, sakit tak? Sakit. Pandang tak atas. Dia akan tengok siapa baling ni. So kita akan panggil tak? Masuk tak kelas? Itu je. Okay. So bila dibagi rezeki, kadang-kadang mungkin Alhamdulillah kali pertama, tapi mungkin belum bersyukur. Kan? Dapat lagi, berterima kasih. Kan? Mungkin belum bersyukur. So bila dapat ujian tu, baru kita realise. Sebenarnya, kadang-kadang apa yang Allah bagi tu, dia bagi nak kita sentiasa ingat. Sebab tu kalau tanya saya, Coach Amir, kan, untuk dari side saya, bersyukur tu lebih hebat berbanding sabar. Betul. Sebab kalau diberi ujian, kita boleh tabah. Tapi bersyukur selepas sabar tu, itu orang-orang hebat je. Sebab tu bila dalam bidang sales ni, it's not hanya sekadar technical, key activity. Sebab kita ni orang sales kan. Kita kadang-kadang akan dapat klien-klien yang tak datang dari mana. Yes. Dia akan ada masa bila kita rasa macam aku dah buat macam-macam cara. Betul. Aku dah contact ramai sangat orang ni. Betul. Tapi kenapa tak masuk juga? Akan ada masa kita sebagai salesperson ni akan rasa macam tu. Pada waktu tu barulah kita akan, macam yang saya cakap tadi tu lah, reflect balik. Tiba-tiba terus rapat dengan Tuhan, buat solat duha. Dia bukan ngajar kita jadi rapat, dia memaksa kita. Yes. So bila tak paksa, lama-lama jadi habit lah. Tu yang di Coach Amir sekarang konsisten, Masya Allah. Nanti kita cut part ni, takut riak nanti. Okay. So saya rasa kita boleh conclude lah kot perbincangan kita pada hari ni. So senang cerita, apa pengajaran yang kita boleh dapat is, satu, as a salesperson, jangan sentimental dengan produk lah.
Try lah, try untuk tidak sentimental dengan produk. Dan betul, kita faham sebab kita jual produk tu dah lama, semua attachment tu ada. Produk tu jugalah yang kadang-kadang sampai kita mampu nak beli kereta rumah benda semua kan, sebab tu sentimental tu ada. Tapi once kita rasa macam when the market is changing, when the product is no longer relevant, kita try untuk adapt. Yalah, open pada opportunity. Yes, open for new opportunity lah. Dan yang kedua is kita sebagai salesperson ni berserah kepada Allah tu sangat-sangat tinggi, tawakal tu sangat-sangat tinggi. Betul. Dan benda ni bukan sebab kita alim Coach Ami. Betul. Sebab kita ni orang sale. Sebab kita orang sale. As simple as that. Kita bukan ustaz, kita tak nak tengah agama. Tapi kalau you seorang orang sales, yalah, tak nak kena ada benda ni. Ya, sebab kita usaha tapi yang bagi dia. Setuju. Kita punya kudrat usaha, tapi dia yang bagi. Faham. Rezeki tu. Saya suka. So memang saya sangat-sangat happy lah untuk sesi ini dengan Sudarma. So thank you so much rasa sudi luangkan masa. Maybe sebelum kita end kita punya session, kau ada apa-apa satu pesanan ke kepada seller-seller dekat luar sana, salesperson dekat luar sana, business owner ke apa ke? Faham. Right, so saya Sudarma, your favorite closing specialist. So pesan saya cuma satu je, yang untuk siapa-siapa yang sedang struggle sekarang ni, percayalah cakap saya, walaupun dah sepenat mana pun, kita baru guna 40% je apa yang full potential yang kita ada. Sebab tu kadang-kadang kenapa kita tak pernah pecah break untuk dapat 50%, 60% dan full potential diri kita? Sebab mungkin kita masih buat sendiri. Okay. Sebab tu saya sendiri pun ada cikgu saya, ada mentor saya, ada team saya ada Coach Amir. Sebab tu kadang-kadang kalau dalam race ni, siapa-siapa yang biasa naik basikal lah kan, yang main road bike ke, dia ada orang yang makin laju bila di depan. Kenapa dia makin laju bila kat depan tu? Sebab ada orang di belakang yang mengejar. Dia tak mengejar lah, sebab ada teammate dia dalam belakang, so dia tak boleh lambat. Bila lambat, tim dia lambat. Alright, understood. And ada orang dia akan laju berada di belakang. Kenapa dia akan laju kat belakang? Sebab dia nak push di depan. Sebab kalau aku lambat, orang tunggu aku. So cari you orang yang di depan atau di belakang. So belajar kenal diri sendiri, cari cikgu, jangan lupa belajar bang. Betul. Okay, so thank you so much sir for today punya session. So insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Boleh. Dan kita ada kat Agent to You sangat-sangat mendoakan kejayaan sir lah. And then hopefully sir boleh bantu lebih ramai produk-produk founder, lebih ramai business owner making more money, and then give impact lah kepada masyarakat-masyarakat dekat luar sana. So I think that's all for today. Kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya daripada Decoder Agent to You Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.